Dan saya rasa Yang Berhormat Usam sudah terbentang lama untuk tunggu masa dia untuk menyampaikan puja beliau. Dan tadi Saudara Wee Heng ada sebut tentang kalau ada soalan oleh hadirin sekalian nanti boleh gunakan mana-mana bahasa. Itu saya rasa berat bagi saya sebagai moderator. Tapi saya rasa Yang Berhormat tak akan menggunakan lokhat Kelantan untuk kita. Jadi kita persilakan Yang Berhormat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Saya ucap terima kasih kepada pengunjung dan juga kepada para panelis saudara di Bancen, saudara Wee Heng dan saudara Busi. Dan sebenarnya saya pada malam ini datang untuk mendengar. Dan tadi kita telah mendengar komplimen, pujian dan harapan yang tinggi kepada Dream Team PAS yang baru dipilih. Kita lupakan apa yang disebut oleh Tulisan Malaysia. Kita ingin mengambil semua pandangan-pandangan positif itu pada masa yang paling kritikal dalam politik negara kita. Sama ada kita secara kolektif boleh berjaya dalam perubahan politik ataupun gagal. Tugas kami ialah untuk berkongsi dengan semua pihak di Malaysia. Dan kerana itu saya datang ke Dewan Cina ini supaya rakan-rakan kita di Dewan Perniagaan Cina ini boleh menjadi konsultan, penasihat, rakan kongsi bagi sama-sama menjayakan perubahan politik negara kita. Misi saya pada malam ini separuh telah selesai. Diselesaikan oleh Bancen, saudara Bancen dan Wee Heng. Mereka sepakat UMNO ada dua muka. Dalam dua muka. Tetapi mungkin lebih daripada dua muka. Jadi malam ini kita konsensus UMNO ada dalam dua muka. Kalau semua pengundi boleh tahu UMNO ada dalam dua muka, mission kita selesai. Ya. Mission kita telah selesai. Jangan pula orang Tionghoa makan kedua-dua talam. Ya. Oleh kerana itu pada malam ini kita berbincang tentang politik pertengahan. Dan saudara panelis tadi bertanya sama ada perubahan ataupun apa yang diperkokohkan. Saya tidak menganggap sebagai perubahan. Saya menganggap pemilihan kepimpinan PAS baru ini hanyalah satu continuity. Yang dibesarkan oleh utusan adalah berbeza daripada apa yang sebenarnya berlaku. Sebenarnya kalau saudara buat analisa, tidak ada perubahan besar terhadap tim pimpinan yang ada dalam Central Working Committee PAS. Hanya satu dua muka baru sahaja yang muncul, seperti saudara Khalid Samad dan saudara Puan Nawida. Ya. Yang lain almost adalah sama. Dan saya pernah jadi naib presiden. Saya bukan orang kebaru ya. Yang ada hanyalah saya lihat pertandingan di antara personality, ya. Bukan pertandingan di antara faction. Ya. Tidak ada pertandingan faction di sini. Pertandingan personality di peringkat imbalan presiden. Dan kekosongan di peringkat naib presiden. Itu saya ambil kerana mungkin saya lebih senior daripada rakan saya yang menjadi pencabar seperti saudara Idris ataupun saudara Niza ataupun saudara Ni Amar. Yang penting ialah harapan masyarakat di luar PAS. Saudara Li Banceng sebut tugas saya adalah berat, tugas kami adalah besar. Tugas kami adalah besar kerana hampir dengan pilihan raya. Masa terlalu suntuk, sama ada kita boleh berjaya merangka pelan kemenangan pilihan raya ataupun tidak. Dan tim ini akan diukur dengan parameter kejayaan pilihan raya. Kalau pilihan raya ini UMNO menang besar, finish. Ya, habis. Saya peminat
satu lagi mungkin saya tewas ya. Jadi beban itu adalah berat. Dan kita berbincang tentang politik pertengahan di mana ia sesuatu yang sudah sinonim dengan Islam yang sebenar. Ya, Islam yang sebenar sinonim dengan pertengahan. Kerana Allah Taala ataupun pencipta atau creator menyebut wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada. Kami, kata Allah, telah menciptakan kamu umat Islam sebagai ummatan wasatan, umat yang pertengahan. Dan dalam hadis-hadis ataupun the saying of the prophets banyak disebut sebaik-baik tindakan dan perbuatan atau apa sahaja ialah yang pertengahan. Tidak ada too extreme. Oleh kerana itu pertengahan adalah sinonim dengan gerakan Islam yang sebenar. Dan UMNO ekstrim kerana dia tak mengikut Islam. Dan kerana itu PAS lawan UMNO. Kita ambil dasar-dasar UMNO yang diskriminatif. Bukan saja diskriminatif kaum. Yang saya sampai hari ini saya tak boleh terima ialah bila ada anak orang India dan orang Cina dan orang bangsa lain yang miskin, mereka dinafikan scholarship. Saya tak boleh terima. Bukan tak boleh terima kerana dasar ini against the Chinese, tetapi saya tak boleh terima kerana ia against justice. Ya, ia deprive hak seseorang rakyat. Dan apa perasaan, apa implikasi, kesan kepada jiwa seseorang anak yang dibesarkan dalam suasana seperti itu? Dia akan rasa iri hati, dia akan rasa dendam mungkin, dia akan rasa marah, dia akan rasa frustrated. Dan ini tidak bagus untuk satu pembinaan bangsa yang bersatu padu. Kerana itu ia adalah against Islam pada saya. Ia tak boleh diterima dalam prinsip kenegaraan Islam. Oleh kerana itu, hukum ataupun jalan pertengahan bermaksud ialah jalan yang tidak ada diskriminasi. Ataupun dalam bahasa lain adalah adil. Konsep Islam adalah sangat mudah. Adalta fa'amanta. Kalau kamu berlaku adil, kamu akan sejahtera dan aman. Dan oleh kerana dalam falsafah Cina disebut Tian Jia Wei Kong. Tian Jia Wei Kong. Segala sesuatu di bawah langit adalah dikongsi oleh semua rakyat. Ya. Ini yang hilang dalam negara kita pada hari ini. Bukan sahaja orang Cina didiskriminasikan, saya orang Kelantan pun kena diskriminasi. Saya orang Melayu, tetapi kerana saya beranak di Kelantan, pengurusi pun cuba diskriminasi saya. Dia kata saya tak boleh cakap logat Kelantan. Saya bergurau. Mereka deprive kita punya rights to royalty petroleum. Hujah dia kerana minyak Kelantan 3 batu nautikal outside the 3 mile nautikal. Tetapi Terengganu the latest dia beri royalty pada Terengganu 946 juta. Adakah telaga minyak Terengganu lebih hampir daripada 3 batu? Tak ada. Telaga minyak Terengganu yang paling hampir ialah 230 km. Telaga minyak Kelantan hanya 150 km. Tetapi Terengganu dia bagi, Kelantan tak bagi kerana dasar diskriminasi tadi. Bukan sahaja terhadap kaum. Baik. Sekarang kita berbincang tentang transformasi politik. Dan pada malam ini kerana Dwi Banceng telah tolong saya, Saudara Wi juga telah tolong saya, dia telah bincang tentang konteks PAS. Saya bincang Malaysia as a whole. Kita ambil Sarawak. Sarawak adalah latest indikator terakhir politik negara kita. Di mana orang Cina telah meningkatkan sokongan pada Pakatan Rakyat sebanyak 15.8%. Menjadikan sokongan orang Cina adalah 75.4% kepada Pakatan Rakyat. Tetapi orang Melayu sadly ada setback, iaitu negatif 4.6%. Dan orang Bidayuh dan Kadazan dan Dayak meningkat 6.3%.
Kita ambil positif dulu. Kalau tren ini berjangkit kepada Sabah, kepada Johor, kepada Negeri Sembilan, kepada Perak, kepada Selangor, pada wilayah persekutuan, kita akan dapat ekstra 29 seat. 27 seat. Compare dengan yang kita ada sekarang 82 seat. Yang menjadikan kita selepas pilihan raya ke-13 mempunyai 109 kerusi parlimen. 109 kerusi parlimen tak cukup 5 kerusi to form new government. So, sekarang saya merayu tambah lagi 10 kerusi parlimen untuk Pakatan Rakyat. Ya. Kalau ini terjadi, dan tren sekarang adalah orang Cina, dan saya ucap tahniah pada pengundi-pengundi Cina, mereka ada niat yang baik, good intention to change. Walaupun Mahathir kata ini orang Cina tak kenang jasa, ya, saya berbeza pendapat dengan Tun Mahathir. Orang Cina ada sebab yang kukuh untuk menolak Barisan Nasional. Malang sekali orang Melayu masih terperangkap dalam dilema. Dalam orang Melayu saya ingin berterus terang pada malam ini, supaya kita boleh mencari jalan bagaimana aktivis politik, bagaimana tokoh-tokoh politik Pakatan Rakyat, bagaimana media Cina. Dan malam ini saya berharap sangat media Cina bantu saya, kerana utusan Malaysia dah ban saya. Semua positif reporting tentang saya dah lama ban. Saya ada 2 isu saya sama utusan Malaysia. Dekat muktamar dulu dia balung saya dalam rencana yang khusus. Saya adalah Erdogan, ketua Erdogan, dan alhamdulillah hari ini Erdogan menang besar di Turki untuk 3 penggal berturut-turut, dan percentage dia naik, dan saya happily, proudly saya declare saya lah Erdogan bersih Malaysia, ya. Tetapi hari ini utusan Malaysia dah tak kata saya hidup Erdogan lagi. Dia katakan kita adalah kumpulan bukan ulama yang menyingkirkan ulama, dan mereka sangat sayang dengan ulama. Jadi saya cadangkan UMNO bubarkan bahagian mereka di Kelantan, kerana our Chief Minister, Ketua Menteri Besar Kelantan adalah seorang ulama. Kenapa UMNO lawan ulama di Kelantan kalau mereka sayangkan ulama? Ya. Dan Presiden kita ulama, Musyirul Am kita ulama. Saya harap Datuk Seri Najib boleh nanti bawa Presiden to be a future Prime Minister, ganti dia kalau dia betul sayang ulama. So this is nonsense. Ini hanya satu sandiwara, bukan isu yang sebenar, ya. Balik kita kepada masalah orang Melayu ialah kerana mereka bimbang hasil daripada permainan media mainstream. Kalau berlaku perubahan politik, kedudukan orang Melayu sebagai anchor, sebagai teraju utama politik negara akan terjejas ataupun tidak. Ya. Mereka rasa dengan perubahan baru ada kesangsian, kerana orang Melayu lazimnya mereka agak berhati-hati memasuki teritori baru, memasuki sempadan perairan yang baru. Mereka lebih meletakkan rasa bimbang lebih tinggi daripada rasional berfikir yang biasa. Kalau kita mengapi-apikan ataupun membuat kenyataan-kenyataan yang kurang bijaksana, ia menyebabkan orang Melayu lagi bimbang. Akhirnya mereka tidak mengundi Pakatan Rakyat. Ada konsekuen dia di sini. Konsekuen yang pertama ialah kemenangan nanti adalah imbalance, tidak seimbang. Sama ada Pakatan Rakyat terlalu banyak kerusi bukan Melayu, dan kerusi Melayu dipegang oleh UMNO, dan jika ditakdirkan kita berkuasa membentuk kerajaan pada waktu itu, kita kekurangan kerusi parlimen, wakil parlimen orang Melayu. Dan ini akan menyebabkan mungkin sedikit sebanyak ketidakseimbangan politik. Kerana itu tugas PAS sangat besar. Tugas saya dan tugas PAS sekarang deliver sebanyak-banyak kerusi parlimen Melayu untuk membolehkan satu perubahan politik yang stable dan mantap. Itu tugas kami.
kami berjaya ataupun tidak adalah sukar untuk ditentukan sekarang. Tetapi tugas PAS ialah mendapatkan maksimum kerusi Parlimen Melayu supaya kerajaan baru Pakatan Rakyat adalah sebuah kerajaan yang stabil, ya, sebuah kerajaan yang seimbang. Bagi orang Melayu, jika sekiranya berlaku bagi saya, nasihat saya pada orang Melayu, kalau mereka tak berubah, politik tetap akan berubah. Ya. Trend yang ada sekarang adalah sukar bagi Barisan Nasional muncul sebagai satu parti yang kuat dalam kerajaan yang akan datang sekalipun jika mereka menang. Maka adalah penting bagi orang Melayu berubah bersekali dengan perubahan politik yang telah berlaku di seluruh negara, yaitu berpindah daripada menjadi pengundi tegar UMNO Barisan Nasional semata-mata, memberikan undi kepada PAS. Dan jika sekiranya PAS mempunyai 60 kerusi parlimen, PAS boleh menjadi satu ganti kepada UMNO untuk menubuhkan satu kerajaan yang memberikan kestabilan pada politik negara kita. Jadi nasihat saya pada orang Melayu ialah to change. Tetapi kita memerlukan instrumen media yang kuat bagi menyampaikan mesej ini kepada orang Melayu secepat yang mungkin. Dan kita memerlukan satu artikulasi, satu pengolahan kempen dan polisi yang boleh menyebabkan orang Melayu mempunyai keyakinan sama dengan keyakinan yang telah ditimbulkan oleh mengundi bukan Melayu, terutama orang Tionghoa. Saya rasa perubahan ataupun kesan positif muktamar ini ialah peningkatan keyakinan terhadap PAS sebagai rakan kongsi yang boleh dipercayai. Dan saya sangat bersyukur, saya sangat berbangga dengan pengharapan ini. Pertanyaan kedua panelis tadi, adakah setakat pilihan raya ataupun beyond pilihan raya? Saya rasa dengan track record kita di Kelantan, dengan track record kita di Perak, kita genuinely, ya, kita build in, ya, bukan satu sandiwara. Dan negara berkebajikan bukan sahaja untuk pilihan raya, tetapi it is the essence, itulah inti kepada Islam, yaitu Islam mengambil kira kebajikan dan kepentingan semua pihak, bukan sahaja manusia, hatta binatang dan alam sekitar dan juga tumbuh-tumbuhan. Dan kerana itu negara kita bukan negara kebajikan, negara kita berkebajikan. Kebajikan means welfare state, tetapi kita adalah sharing, caring and opportunity. Kita bukan sahaja sebuah negara yang beri wang, ya, dalam konteks macam kebajikan macam itu, tetapi yang lebih penting konsep sharing and caring, iaitu kita berkongsi dan kita mengambil peran masalah-masalah, pandangan-pandangan, kepentingan-kepentingan rakyat kita di semua segi, termasuk kehidupan spiritual mereka, termasuk kedudukan-kedudukan ekonomi, kesaksamaan, pembahagian kekayaan dan lain-lain, di mana dengan konsep berkebajikan ini kita memberikan satu spektrum. Kalau kita kata kita ada multi dimension, so kita kata intan, berlian, ada multi dimension. So kebajikan adalah satu dimensi daripada Islam itu sendiri. Dan oleh kerana itu, UMNO telah attack kita, putusan Malaysia attack kita. Saya sangat gembira bila UMNO attack. Saya rasa kita telah berjaya. Kalau UMNO puji kita, saya rasa sangat syukur kerana kita dah masuk dalam poket mereka. Jadi bermakna saya di luar poket UMNO. Dan by God willing, memang kita nak gantikan UMNO. Bukan kerana nama dia UMNO, tetapi kerana attitude dia. Saya tak boleh tolerate dengan attitude UMNO. Kita ambil Linas di Kuantan, di Pahang. Nampak politik keangkuhan mereka, arrogance, politik arrogance. Dia tak menghiraukan apa pandangan orang kampung dan penduduk di situ tentang kesan daripada radioaktif. Yang dia nak adalah investment. Jadi saya tak boleh terima. Bukan kerana dia UMNO, tapi dia punya otak tu, attitude dia adalah
sesuatu yang kita tidak boleh terima. Kerana itu PAS harus menggantikan UMNO dengan set mindset yang betul, dengan right attitude, dengan right policy. To the right policy, untuk membina polisi yang tepat, kita memerlukan pandangan-pandangan semua pihak, termasuk daripada kumpulan-kumpulan expert, dewan-dewan, perniagaan Cina dan lain-lain, memberikan input kepada kita supaya kita boleh melaksanakan ataupun merangka satu polisi yang lebih kemas seperti konsep Tien Zia Wikong tadi. Dan sekarang saya tengah hafal beberapa proverb Cina, kalau salah tuan-tuan maafkan saya. Tapi saya juga memerlukan guru bahasa Cina ya, supaya saya boleh articulate isu ini melepasi gender ataupun melepasi kaum tertentu saja. Jadi saya ucap terima kasih, dan kalau ada pertemuan seperti ini pada lain-lain masa, saya lebih suka untuk datang mendengar, dan tuan-tuan boleh memberikan pandangan-pandangan, dan kita mempunyai masa yang singkat. Mungkin dalam 2-3 bulan ini kita kena menyelesaikan engagement kita dengan semua pihak, supaya kita menjelang pilihan raya sudah dapat meletakkan satu pelan kemenangan, dan kita berharap kita dapat pergi ke Putrajaya dengan tiap-tiap kaum dan pihak-pihak berkepentingan dalam negara kita merasa selesa. Ya, mungkin kita kena engage juga pasukan lain seperti tentera, pentadbiran awam. Mereka ni masih dihasut oleh UMNO. Ya, mereka mungkin rasa takut dengan perubahan politik yang mungkin berlaku. Jadi sekarang adalah to entertain perasaan-perasaan ini. Pada masa yang sama kita melayari perubahan-perubahan ini. Tugas saya ialah to manage the change. Kita nak menangani, menguruskan perubahan-perubahan ini dengan jaya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ahli panel kita menilai pencapaian politik kita ataupun kematangan rakyat dari segi politik dalam apa yang yang disebut dalam tajuk kita pada malam ini, menuju ke arah pertengahan. Kita nampak pada sebelum ni, sebenarnya sebelum pada zaman kemerdekaan dulu pun, UMNO sendiri sebenarnya yang pada waktu itu dipimpin oleh Dato' Onn tu ingin membuka ruang parti dari satu kaum kepada semua rakyat supaya menjadi satu parti yang berbilang kaum. Tapi malangnya keterbukaan itu tidak berjaya pada waktu itu. Dan setelah hampir setengah abad kita bergerak, setakat ini kita nampak ada satu barisan yang alternatif kepada barisan nasional yang sedia ada, yang sedang semakin yang disebut kukuh. Dan bagaimana ahli panel menilai pencapaian yang telah kita kecapi selama ini? Apakah rakyat kita sudah menjadi lebih matang dari segi ini menuju ke arah pertengahan dalam arena politik negara kita? Saya ingin meminta ahli panel untuk mengulas sedikit pandangan ini. Saya boleh? Okey, saya rasa kalau kita lihat perkembangan setiap parti, kalau PAS sudah ada satu dewan penyokong, tapi masih ada isu-isu kecil dalam kerangka itu yang perlu dibincangkan, termasuk hak ahli-ahli dalam dewan itu sama ada boleh contohnya menjadi calon, contohnya hak untuk mengundi ataupun butiran-butiran berkaitan. Tapi itu saya rasa mungkin Dato' Husam boleh jelaskan lebih lanjut. Dan kalau kita lihat di AB, saya tak pasti ada tak kita perasan sebenarnya saya rasa beberapa minggu yang lepas Tunku Aziz dalam salah satu akhbar ada mengatakan bahawa ia rasakan
usaha, saya rasa dia rujuk kepada usaha beliau sendiri untuk cuba menarik lebih ramai Melayu menyertai DAP masih tidak begitu berjaya. Dan saya rasa kita faham mengapa ada limitation yang sedemikian. Dan keadilan memang kita tahu dia terbuka untuk sesiapa untuk menjadi ahli. Saya rasa hari ini sebenarnya Pakatan Rakyat kalau kita kata dalam erti kata tertentu, dia sebenarnya telah melakukan sesuatu yang diinginkan oleh yang tadi diutarakan, iaitu Presiden UMNO yang pertama. Tapi masih belum tapi bukan dalam manifestasi yang 100% sama. Dan apakah masa depan Malaysia, apakah Malaysia akan menghala ke arah bahawa setiap parti itu membuka keahliannya kepada sesiapa sahaja? Saya rasa itu mungkin. Tetapi ia memang mengambil masa yang lama. Tetapi apa yang saya nak bincangkan adalah sebenarnya isu yang utama itu bukan sama ada keahlian itu dibuka kepada semua orang. Isu yang lebih penting adalah apabila keahlian itu dibuka kepada sesiapa sahaja dan apabila ada enik-enik berlainan berada dalam satu parti politik itu, apakah cara, apakah acuan supaya kepentingan golongan-golongan berlainan dapat dibangkitkan. Dan golongan-golongan itu bukan sahaja merujuk kepada kepentingan enik tertentu, tetapi juga kepentingan-kepentingan berdasarkan dasar-dasar tertentu. Contohnya dasar keadilan, dasar saksama. Jadi maksud saya, pengkumpulan dasar dan juga cara membawa dasar sedemikian adalah lebih penting daripada isu keterbukaan keahlian itu. Jadi sekarang kita sudah lihat bagaimana dalam Barisan Nasional itu, walaupun ia ada komponen parti berlainan, tetapi adalah apabila kita pergi ke peringkat kabinet, sebenarnya Menteri MCA, Menteri Gerakan dia tak ada kuasa. Apabila sesuatu berlaku, cukup lama kalau kita lihat daripada Liputan Akhbar Cina, setiap kali sesuatu isu yang penting berlaku, selepas mesyuarat kabinet, nanti Menteri MCA ataupun kadang-kadang dia melalui kita kata apa, insider, kita akan baca berita dalam Akhbar Cina kata mengikut sumber daripada parti MCA. Mestilah menteri itu sebab menteri yang hadir mesyuarat kabinet. Dia kata kabinet apa-apa. Dia kata Presiden MCA sebenarnya ada membangkitkan isu ini dalam kabinet dan mempertahankan hak kaum Cina. Kemudian pada saat saya masih ingat pernah sekali di laman web ada orang bangkitkan isu ini. Sebenarnya biasanya apabila dia beritahu kepada Akhbar Cina bahawa dia bangkit, sebenarnya langsung tidak dibangkitkan. Ataupun bila dia sentuh, bila Najib tengok dia, tak perlu cakap apa pun, dia diam. Jadi maksud saya, yang kita nakkan, apakah struktur kuasa politik, apakah struktur acuan yang kita nakkan supaya kepentingan-kepentingan berlainan bukan sahaja dari segi kaum, tetapi juga dari segi gender, dari segi keperluan lapisan masyarakat berlainan itu dapat dibangkitkan, dapat dibincangkan dan dapat diberi perhatian sebagai dasar. Itu lebih penting saya rasa daripada keterbukaan keahlian tanpa perubahan struktur politik dalam membuat dasar. Terima kasih.